Haji Hadi sabotaj pemulihan ekonomi negara dengan agenda tebuk atap. Selalunya Haji Hadi ponteng Parlimen, tetapi baru-baru ini dia hadir dan memberikan ucapannya dengan tema tebuk atap 2. Dia cuba membina persepsi kononnya kerajaan perpaduan tidak stabil dan akan tumbang. Ini percubaan Perikatan Nasional untuk mensabotaj pemulihan ekonomi negara dan berusaha menakutkan pelabur untuk melabur di Malaysia, seterusnya mengagalkan mencipta peluang pekerjaan baru. Sebagai individu yang dianggap ulama di kalangan pengikut PAS yang taksub, dia sepatutnya menunjukkan contoh sebagai seorang negarawan, memberikan ucapan dengan cadangan-cadangan yang besar untuk kerajaan berkaitan ekonomi, program kerajaan, belanjawan negara, polisi awam dan idea mewujudkan peluang pekerjaan untuk rakyat. Jika diimbas kesan kerosakan kerajaan tebuk atap yang dimulakan Haji Hadi dulu, terlalu banyak kerosakan yang berlaku kepada negara. Institusi Parlimen lumpur apabila digantung dan darurat diisytiharkan untuk menyelamatkan kuasa PM yang tidak mempunyai majoriti. Belanjawan RM600 bilion dilaksanakan kerajaan tanpa kelulusan Parlimen dan mengakibatkan berlaku ketirisan besar-besaran dalam skandal jana wibawa menjangkau hingga RM4.5 bilion. Kes bunuh diri meningkat dengan cepat. Rakyat mengalami kemurungan yang dahsyat disebabkan tempoh lockdown COVID-19 yang terlalu panjang sehingga beberapa kali PKP. Tabungan rakyat KWSP terpaksa dikeluarkan. Dalam masa yang sama, Parti Bersatu mengumpul RM300 juta dalam akaun. Kedudukan kerajaan ketika itu pula terumbang-ambing sehingga terpaksa menyogok ahli parlimen dengan jawatan-jawatan bergaji besar dan bergaji buta untuk mengawal sokongan dalam skim of thing. 70 anggota kabinet dilantik untuk tujuan ini. Kadar kematian COVID-19 pula antara tertinggi di dunia diukur untuk setiap 100,000 populasi. Tindakan Haji Hadi ini sebenarnya menderhaka kepada titah yang di-Pertuan Agong yang berusaha untuk menghentikan konspirasi politik, mewujudkan kestabilan dan fokus kepada pemulihan ekonomi. Adakah ini merupakan bugah atau derhaka kepada negara sebagaimana dijelaskan oleh Dr. Zaharuddin? Bukankah sekarang waktu untuk move on? Terimalah kekalahan dan move on. Sesiapa saja yang memegang tampuk pemerintahan, kalau kita jadi rakyat, sama ada namanya pembangkang ataupun tidak, kita kena kurangkan ekstremis kita. Sebab kalau kita teruskan hentakkan hentaman kita, itu namanya taberi. Kamu telah pun bari. Bilakah negara kita akan aman jika elemen khianat ini sering menjadi permainan ahli politik seperti Haji Hadi? Dr. Mazza juga menekankan perlu kita taat dan patuh kepada pemimpin yang sudah dipilih dalam perkara baik dan waktu pemilihan telah pun berakhir. Hari itu dah pemilihan dah habis. Kalau kita kawan ni bagi jatuh, kawan ni naik bagi jatuh, negara tak boleh baik. Sebab tu bila mai Perdana Menteri baru, mungkin ada orang setuju orang tak setuju, tapi dia dah jadi Perdana Menteri, tangan dah. Selagi dia tak buat benda mungkar, sokong je lah. Haji Hadi sebagai ahli politik senior sepatutnya menunjukkan kebijaksanaan. Tiada legasi yang baik ditinggalkan olehnya dalam pembinaan institusi negara sejak 50 tahun dulu. Melainkan mendorong perpecahan sesama Muslim, walhal dia telah pun diberi peluang menjadi Menteri Besar Terengganu dan Duta Khas di Kerajaan Pusat sebelum ini. Sekian, dan jangan lupa subscribe.